Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Baiklah, hari ini kita sambung PDPR kita dengan subjek Tafsir Al-Quran dan Hadis Darjah 4 bersama dengan Cikgu Nadia. Baiklah, hari ini kita akan masuk pelajaran yang baru iaitu pelajaran 6 di bawah tajuk Niat. Baiklah murid-murid, pertama sekali mari kita lihat hadis dan terjemahannya. Dengarkan cikgu baca. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Artinya, daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat pahala berdasarkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah kerana untuk mendapat ganjaran dunia atau kerana wanita yang mahu dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang diniatkannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah, sekarang mari kita lihat huraian daripada hadis yang telah cikgu bacakan tadi. Hadis ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa hijrah. Apa tu peristiwa hijrah? Iaitu peristiwa perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda dari Mekah ke Madinah untuk mengembangkan agama Islam kerana menurut perintah Allah Ta'ala. Semasa peristiwa hijrah tersebut, seorang lelaki berpindah dari Mekah ke Madinah demi semata-mata kerana mengahwini seorang wanita bernama Ummu Qais dan tidak berhijrah dengan sebab Islam. Disebabkan peristiwa lelaki inilah hadis ini telah disabdakan. Jelas menunjukkan bahawa lelaki ini berhijrah bukan kerana agama Islam, tetapi semata-mata kerana perempuan yang ingin dikahwininya. Berdasarkan hadis ini, jika seseorang itu berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka apa yang didapat daripada hijrah itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dia pasti akan mendapat ganjaran pahala. Tetapi, jika dia berhijrah, niatnya adalah semata-mata untuk mengahwini seorang perempuan, bukan sebab agama, maka hijrahnya tersebut akan mendapat seperti apa yang diniatkannya sahaja. Niat letaknya di dalam hati untuk melakukan sesuatu perbuatan atau amalan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, setiap amalan yang dilakukan mestilah disertai dengan niat. Perbuatan baik seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak mendapat pahala jika tidak disertai dengan niat. Niat adalah salah satu rukun dalam menunaikan ibadah seperti solat, puasa dan menunaikan haji. Setiap amalan wajib diniatkan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jika tidak, amalan tersebut sia-sia sahaja. Amalan yang baik dan bermanfaat disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala akan menjadi ibadah dan mendapat ganjaran pahala. Sekarang, mari kita lihat pengertian niat. Niat pada bahasa ialah keinginan atau tujuan. Apa yang kita inginkan? Apa tujuan kita? Manakala, niat pada istilah pula ialah
keinginan seseorang dalam hatinya untuk melakukan sesuatu pekerjaan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat pada istilah menunjukkan bahawa keinginan kita dalam hati untuk melakukan sebarang pekerjaan atau amalan adalah semata-mata demi mencari keredaan Allah Ta'ala. Seterusnya, apakah tujuan niat? Tujuan niat ada dua. Pertama, untuk membezakan ibadah dengan adat. Contohnya, mandi biasa dengan mandi wajib. Mandi biasa itu adalah adat. Itu adalah rutin seharian kita dan tidak memerlukan apa-apa niat yang khusus. Manakala mandi wajib itu adalah ibadah. Ianya perlu dilakukan setelah kita berhadas besar dan perlu membaca niat ketika melakukan mandi wajib. Itu adalah perbezaan antara ibadah dengan adat. Yang kedua, untuk membezakan suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, niat puasa qada dengan niat puasa Ramadan. Ya, niat ini juga tujuannya adalah untuk membezakan ibadah-ibadah kita. Setiap ibadah yang kita lakukan ada niat-niat yang khusus. Niat puasa qada ada niat dia sendiri. Dan niat puasa bulan Ramadan pun ada niatnya yang sendiri. Itu adalah antara perbezaan tujuan niat. Seterusnya, mari kita lihat erti perkataan di dalam hadis satu persatu. Pertama, al-a'malu, iaitu setiap amalan itu. Kedua, bin niyat, artinya adalah dengan niat. Ketiga, wa innama, artinya dan sesungguhnya. Keempat, likulli imri'in, artinya bagi setiap orang. Kelima, manawa, artinya apa yang diniatkan. Keenam, hijratuhu ilallah wa rasulihi, artinya hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ketujuh, lidunya, artinya kerana dunia. Dan yang ke-8, imra'atin yankihuha, artinya perempuan yang ingin dikahwini. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Pertama, setiap amalan hendaklah disertakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ya, setiap amalan kita itu mestilah kita niatkan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kedua, niat merupakan rukun dalam melakukan ibadah seperti solat, puasa, zakat dan haji. Maka, tidak sah ibadah tanpa disertakan dengan niat. Ketiga, orang yang berniat untuk melakukan amal kebaikan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau awak berniat untuk melakukan amal kebaikan, pastilah bahawa ganjaran pahala telah menanti untuk diberikan kepada awak. Keempat, amalan yang dilakukan dengan perasaan riak, sombong dan suka bermegah-megah tidak akan mendapat apa-apa ganjaran daripada Allah Ta'ala. Kena ingat ya, sebanyak mana pun amalan kebaikan yang awak lakukan, tapi jika awak ada sikap riak, sombong, suka bermegah-megah dengan amal kebaikan yang awak lakukan, maka awak tidak akan mendapat apa-apa ganjaran. Kelima, amalan yang ikhlas
adalah yang dilakukan semata-mata kerana mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Dan yang keenam, hijrah adalah peristiwa besar di dalam Islam. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia akan dikurniakan pahala yang besar. Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Suka cikgu mengingatkan bahawa mulai hari ini, marilah kita sama-sama tanamkan dalam diri kita bahawa setiap amalan yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mencari keredaan Allah Ta'ala dan mendapat ganjaran pahala. Semoga segala amal kebaikan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Ta'ala dan